Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertemu kita sekali lagi pada pagi ini dalam siri tazkirah online sepanjang Ramadan Al-Mubarak. Dan pada pagi ini kita berada dalam siri tazkirah yang ke-29. Maknanya 29 kali kita telah melalui tazkirah setiap hari. Dan ini bermakna kita telah berada di hari yang ke-29 Ramadan tahun 1441 Hijrah. Dan hanya tinggal satu hari saja lagi, besok, untuk kita berada di bulan Ramadan pada tahun ini. Dan sudah pasti orang-orang yang memenuhi Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dipanggil sebagai ahlu Ramadan, mereka akan terasa sayu untuk berpisah dengan Ramadan pada tahun ini. Sayu kerana merasai betapa besarnya erti Ramadan dalam hidup mereka. Masa sayu kerana mereka akan berpisah dengan bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan ganjaran-ganjaran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disediakan oleh Allah di sepanjang bulan Ramadan ini. Walaupun begitu, muslimin muslimat sekalian, perpisahan kita di Ramadan itu merupakan suatu perkara yang pasti. Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan akan menjauhkan diri daripada kita. Maka dalam tempoh satu hari, dua hari ini, kita berusahalah untuk sama-sama menjadikan atau mengisi Ramadan yang masih ada ini dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan melihat satu hadis yang membicarakan tentang amalan di hari raya. Apakah dia amalan yang disunnahkan, amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada kita pada hari raya, ataupun sehari atau semalam raya tu. An Hafsata an Ummi Atiyah qalat, kunna nu'maru an nakhruja yawm al-'id hatta nukhrij al-kibra min khizriha hatta nukhrij al-huyyat fayakunna khalfa an-nas fayukabbirna bitakbirihim ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis diriwayatkan, ataupun hadis ini hadis sahih, sanadnya sahih, hadis yang ke-258 dalam Sahih Bukhari. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ini mengajar kita, ataupun kalau melihat kepada makna hadis ini, hadis daripada Hafsah radhiyallahu anha daripada Ummul Atiyah berkata, pada hari raya Aidil, hari raya Aidil Fitri, ataupun pada hari raya ataupun Yaumul Aid, pada hari raya kami diperintahkan untuk keluar, yakni wanita-wanita, kata Ummu Atiyah,
kami wanita-wanita diperintahkan, kata Hafsah, kami diperintahkan supaya keluar, sehingga kami mengajak anak-anak gadis dari biliknya. Kami diperintahkan keluar oleh Nabi SAW pada hari raya, sehingga kami mengajak, kami memerintahkan supaya semua anak gadis keluar daripada biliknya. Dan wanita yang sedang haid, wanita yang sedang haid juga diperintahkan untuk keluar. Keluar ke mana? Keluar menuju ke tempat didirikan solat Aid, solat hari raya. Mereka duduk di belakang barisan lelaki. Muslimat-muslimat ini duduk di barisan belakang lelaki dan mengucapkan takbir. Kami mengucapkan takbir sebagaimana lelaki bertakbir, dan berdoa mengikuti doanya lelaki, dan kami juga berdoa sebagaimana orang-orang lelaki berdoa dengan yarjuna barakah, dengan mengharapkan keberkatan, zalikal yawm, keberkatan pada hari ini, yakni hari raya, wa tuhratahu, dan kesucian hari raya tersebut. Muslimin muslimat sekalian, daripada hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitik beratkan tentang Yaumul Aid, hari raya, dan salat hari raya, sehingga wanita-wanita, anak-anak gadis yang berada di dalam bilik-bilik di rumah mereka juga dikerahkan supaya keluar. Wanita-wanita yang haid, walaupun mereka tidak boleh sembahyang raya, sembahyang sunat hari raya, tapi mereka juga dikerah untuk sama-sama dengan orang-orang yang boleh sembahyang. Walaupun mereka berada di barisan belakang, mereka bertakbir sebagaimana bertakbirnya orang lain, dan mereka berdoa sebagaimana berdoanya orang lain untuk mendapatkan keberkatan, mengharapkan keberkatan dan kesucian hari raya tersebut. Menunjukkan bahawa hari raya merupakan hari yang sangat mulia, hari yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hari raya Aidil Fitri merupakan hari kemenangan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa selama sebulan. Pada hari tersebut adalah hari kemenangan mereka melawan cabaran-cabaran hawa nafsunya, cabaran-cabaran dirinya dalam menegakkan dan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa. Kalau kita lihat kepada hadis ini, kita dapat mengambil beberapa pengajaran. Yang pertamanya, bahawa hari raya ini adalah hari yang disambut dengan penuh kegembiraan oleh seisi keluarga. Hari raya adalah hari yang gembira. Tidak sepatutnya ada pada hari raya orang yang berduka cita. Hari gembira, dan sehingga kita disuruh mengembirakan orang lain dengan sedekah. Kalau ada di antara jiran-jiran kita yang berduka cita, kita gembirakan dia dengan sedekah sebagai contoh. Kalau ada orang yang miskin, kita berikan sedekah. Kerana hari itu adalah hari kegembiraan, dan kita nak kalau boleh seluruh orang yang beriman bergembira pada 1 Syawal, dan seluruh isi keluarga kita perlu kita wujudkan suasana kegembiraan, suasana keseronokan, suasana kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kemenangan melalui bulan Ramadan, yang padanya kita menahan hawa nafsu kita,
kerana ketaatan kita dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya daripada hadis ini mengajar kita bahawa di antara amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat pada hari raya ialah bersama dengan anak dan isteri, bersama seluruh ahli keluarga kita pergi ke tempat perhimpunan seluruh muslimin. Maknanya kita mengerahkan, kita membawa seluruh ahli keluarga kita hadir untuk bersama-sama ke tempat solat Aidilfitri, solat hari raya. Walaupun mereka tidak dapat solat, tapi mereka dapat mendengar takbirnya, dapat sama-sama berdoa dengan doa yang didoakan oleh imam, dapat sama-sama bermaaf-maafan dengan orang yang telah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga daripada hadis itu juga, Rasulullah mengajar kita bahawa setiap orang lelaki dan orang perempuan, Muslim lelaki, Muslimah perempuan, diperintahkan bertakbir dan turut sama berdoa walaupun mereka dalam keadaan haid. Walaupun mereka dalam keadaan haid, mereka disuruh juga berdoa, bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala hajat mereka, walaupun dalam keadaan mereka berhaid. Kalau kita lihat dalam sebuah hadis, hadis yang lain daripada Ibn Abbas, an Ibn Abbasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلنا يلقين تلقي المرأة هرصها وسخابها. Maksudnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata Ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat hari raya Aidilfitri 2 rakaat. Nabi salat Aidilfitri 2 rakaat. Dan tidak salat sebelum dan sesudahnya. Nabi tidak salat sebelum ataupun sesudah salat 2 rakaat Aidilfitri. Kemudian baginda mendatangi kaum wanita. Thumma atan nisa, kemudian Nabi mendatangi orang-orang perempuan. Fa amarahunna bis-sadaqah. Kemudian Rasulullah menyuruh wanita-wanita tadi untuk bersedekah. Disuruh wanita-wanita bersedekah. Faja'alna yulqina tulkil mar'atu hursaha wa sikhabaha. Maka para wanita memberikan sedekah. Bila Nabi suruh wanita-wanita bersedekah, lalu wanita-wanita ini bersedekah, sehingga ada seorang wanita yang memberikan anting-anting dari kalungnya, memberikan anting-anting wasikhabah dan kalungnya. Sehingga ada seorang wanita yang memberikan sedekah anting-anting dan kalungnya ketika Nabi memerintahkan wanita memberikan sedekah. Jadi di antara amalan yang disuruh dan dianjurkan oleh Nabi bagi orang yang berada pada hari raya ialah menunaikan salat Aidilfitri, dan selepas daripada itu bersedekah. Bersedekah kepada
orang-orang, kepada sahabat-sahabat, kepada saudara kita yang kurang kemampuan, yang kurang berada, sebagai tanda keprihatinan kita, tanda kasih sayang kita, dan sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan bila kita membicarakan beberapa amalan pada hari raya, di sana para ulama menggariskan apakah di antara amalan-amalan yang baik yang disuruh oleh Islam untuk kita lakukan pada malam raya dan sehingga kepada hari raya tersebut. Yang pertamanya ialah kita disuruh untuk bertakbir. Bertakbir membesarkan Allah. Bertakbir memuliakan Allah. Bertakbir untuk menzahirkan kegembiraan kita di atas kurniaan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bila waktu takbir untuk Aidilfitri ini bermula daripada lepas maghrib. Lepas maghrib sehinggalah kepada solat sunat Aidilfitri. Mula daripada solat maghrib sehingga besoknya, besok hari raya, sehingga kepada solat sunat Aidilfitri. Ini waktu takbir Aidilfitri. Aidil Adha dia lebih lama lagi, sehingga ayyamut tasyrik, sehingga 3 hari tasyrik, lagi lama. Tapi Aidilfitri bermula daripada selepas maghrib pada malam raya tu sehinggalah kepada salat sunat Aidilfitri. Kita disuruh, digalakkan, diminta, walaupun di rumah kita sama-sama bertakbir membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sunnah yang dianjurkan oleh agama, oleh Islam kepada kita. Yang keduanya ialah pada besoknya, pada pagi hari raya, kita disunatkan untuk mandi sunat hari raya. Mandi sunat hari raya pada besok, pada pagi besok. Bangun pagi, kita mandi dengan niat mandi sunat hari raya. Kemudian selepas itu kita memakai pakaian yang cantik yang kita ada. Pakaian yang paling cantik yang kita ada, dengan bau-bauannya. Tidak bermakna kita terpaksa mencari baju baru setiap tahun. Setiap tahun baju baru, buat koleksi baju raya. Tidak semestinya. Boleh kita cari pakaian dalam almari kita, dalam simpanan kita yang paling cantik, yang paling baik. Itulah yang akan menjadi pakaian kita pada hari raya nanti. Berpakaian cantik dan memakai bau-bauan. Itu sunnah yang kedua. Yang ketiga, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian juga, kita disunatkan makan sedikit sebelum menunaikan salat Aidilfitri. Makan sedikit. Mungkin kurma sebagai contoh. Mungkin kuih sebagai contoh. Sebagai mengalas perut, sebagai tanda ataupun sebagai gambaran kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, sebagai syarat bahawa kita telah menahan diri daripada makan dan minum selama sebulan. Maka pada hari kemenangan itu, pada hari raya itu, maka makanlah kamu.
dengan makanan yang halal, makanan yang baik sebelum menunaikan solat Aidilfitri. Ya. Ini di antara perkara-perkara yang sunnah. Ya. Kemudian yang seterusnya, perkara yang sunat juga yang perlu kita buat ialah ketika mana kita berjalan menuju ke tempat solat, tempat perhimpunan untuk solat Aidilfitri. Tak kiralah di masjid ke, di surau ke, di madrasah ke, ataupun di padang ke. Cuma kita pada tahun ini terpaksa dihadkan kerana PKPB dan COVID-19. Kita dihadkan bilangan penyertaan di masjid dan sebagainya. Maka kita tunaikan salat itu di rumah. Tapi andai kata kita boleh salat di masjid dan sebagainya, maka dalam perjalanan kita daripada rumah menuju ke tempat salat kita, maka hendaklah kita bertakbir. Dan kalau kita salat di rumah, sebelum kita salat itu kita bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sunat juga ialah kita melalui jalan yang berbeza. Jalan yang berbeza. Kita pergi ke masjid, ke surau, ke madrasah, ke padang kalau di padang. Melalui jalan yang berbeza. Pergi untuk solat Aidilfitri, jalan A. Balik, jalan B. Kenapa agama menganjurkan kita melalui jalan yang berbeza? Untuk kita bertemu dengan seramai orang mungkin dan untuk kita mengucapkan tahniah di atas kejayaan kita menghadapi ibadah ataupun melalui ibadah puasa sebulan bulan Ramadan, mengucapkan tahniah dan mendoakan di antara satu sama lain. Sebab itu sunat kita melalui jalan yang berbeza menuju ke tempat salat Aidilfitri kita. Cuma pada tahun ini oleh kerana ada kekangan PKPB dan COVID-19 itu, maka mungkin kita tidak dapat melalui melakukan perkara tersebut. Tapi mungkin tahun-tahun yang akan datang kita boleh melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian di antara perkara yang sunat juga pada hari tersebut ialah kita salat sunat Aidilfitri. Kita salat sunat. Siapa yang diberikan kesempatan untuk salat di masjid yang dikhaskan, maka itu rezeki yang Allah Ta'ala beri pada mereka. Tapi bagi mereka yang tak dapat, dengan kekangan suasana semasa yang ada, kita boleh salat di rumah. Salat di rumah. Disertai dengan khutbah, khutbah raya. Dan kalau ada di antara kita yang tak mampu, tak boleh berkhutbah, ketar sebab belum pernah berkhutbah, sekarang ni nak khutbah depan keluarga sendiri di rumah, ketar lutut, tak boleh nak khutbah, maka tak perlu khutbah. Kerana khutbah itu adalah sunat saja. Tak perlu khutbah. Habis solat sunat hari raya, kita bersalaman dengan kaum keluarga kita. Maknanya itu di antara perkara-perkara yang sunat yang perlu kita buat pada malam hari raya dan pada besoknya pada 1 Syawal. Kita disuruh juga untuk mengucapkan tahniah di antara satu sama lain di atas kemenangan melawan cabaran
hawa nafsu kita sebulan bulan Ramadan. Kita mengucapkan tahniah di antara satu sama lain. Bila berjumpa, bila bertemu, kita mengucapkan tahniah. Dan di antara perkara yang sunat juga pada dua hari raya ialah kita menziarahi di antara satu sama lain. Kita berziarah, menziarahi kaum keluarga kita, sanak saudara kita. Ini perkara yang sunat kita buat, kita lakukan pada hari raya. Cuma dengan kekangan situasi semasa yang ada, mungkin pada tahun ini terbatas pergerakan untuk ziarah itu. Tapi kita boleh buat dalam bilangan yang kecil, bilangan yang dekat. Boleh kita ziarah. So maknanya menziarahi kaum keluarga, sahabat handai merupakan di antara perkara yang sunat dilakukan pada satu Syawal, iaitu pada hari raya. Dan dinasihatkan, kita menasihati diri kita dan menasihati sahabat handai kita, jangan kita cemari kemurnian, keindahan, kesucian satu Syawal, hari kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Setelah kita melalui menahan diri kita daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, perkara yang tidak disukai oleh Allah selama sebulan bulan Ramadan, tiba-tiba datangnya satu Syawal, kita kotori diri kita, kotori hati kita, kita kotori jiwa kita dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita menyambut, menzahirkan kegembiraan kita dengan melakukan perkara yang tidak dibenarkan oleh agama, yang merugikan kita. Di antaranya ialah mercun. Jangan ada di antara kita yang meraihkan menyambut satu Syawal dengan bermain mercun. Dahlah dia bahaya, merugikan, tidak memberikan apa-apa keuntungan bagi diri kita. Jadi elakkan kita menyambut Aidilfitri, datangnya anugerah kemenangan itu, dengan kita melakukan perkara-perkara yang membazir, perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Begitu juga dengan bergaul bebas. Jangan satu Syawal menjadi tekek bagi kita untuk bergaul bebas di antara kita, lelaki dan perempuan. Mesti hari raya itu, oleh kerana hari raya itu adalah ibadah, hari ibadah, hari yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, maka biarlah kita hiasi hari tersebut dengan amalan-amalan, dengan perkara-perkara yang tidak melanggar batas-batas syarak. Jadi kita jaga syariat, jaga batas agama kita dalam kita menyambut kegembiraan datangnya satu Syawal. Dan biasanya satu Syawal ada di antara kita yang menziarahi kubur. Sebenarnya ziarah kubur pada satu Syawal itu bukan amalan yang disunatkan. Boleh ziarah, tidak menjadi masalah, dengan menjaga batas-batas agama, batas-batas syariat. Jangan ziarah kubur dalam suasana bergaul bebas, tidak menutup aurat, kerana nak ziarah kubur, mengotorkan kubur. Ziarah kubur, lepas tu makan atas kubur tu, kotor kubur pula. Sepahkan pembungkus makanan kita di atas kubur. Perkara-perkara ini perlu dielakkan. Boleh ziarah kubur walaupun dia bukan suatu yang sunat, tapi kita boleh saja melakukannya. Dan orang yang tak nak ziarah kubur pun tak apa, dia boleh ziarah kubur pada hari-hari yang lain. Cuma jangan kita meletakkan dia ataupun meletakkan hukum sunat
menziarahi kubur. Tidak ada nas yang sarih, yang jelas tentang sunatnya ziarah kubur pada hari raya. Cuma tidak menjadi halangan untuk kita menziarahinya. Ya. Untuk menzahirkan rasa sayang kita kepada keluarga kita yang telah meninggal, ya, boleh saja kita ziarahi. Dan bagi wanita, perempuan yang tidak boleh menahan kesabaran, ya, maka sebaik-baiknya dielakkan. Takut bila sampai atas kubur menangis, gelepar sampai pingsan-pingsan, jangan. Mudarat pula, ya, maka jauhilah perkara tersebut, ya, kalau sampai ke peringkat itu. Jadi muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah Ramadan akan meninggalkan kita, dan jika kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersua dan bertemu dengan satu Syawal, hari kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, setelah sebulan kita bermujahadah, berjihad melawan hawa nafsu kita, keinginan kita, kerana ketundukkan kita dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala anugerahkan kepada kita hari kemenangan, hari convocation, satu Syawal. Maka kita menyambut satu Syawal dengan penuh kesyukuran kepada Allah, dengan mengikut batas-batas syariat, batas-batas agama, ya, yang diletakkan oleh Islam kepada kita. Dan jangan kita cemari, kita kotori, kita rosakkan hari yang sangat mulia itu dengan kita melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat, melanggar batas-batas agama, ya, perkara-perkara amalan-amalan yang, ya, membazir dan sebagainya. Dan kita ambillah kesempatan hari ini untuk kita membesarkan Allah, ya, membesarkan Allah, menyucikan Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu. Jadi muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita sama-sama melafazkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah Allah Taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat itu memberikan kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk akhirat kita, kebaikan untuk hidup kita. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala memandu kita, membimbing kita ke jalan yang lurus, diampunkan segala dosa kita, dikurniakan, dilipat gandakan kebaikan yang kita buat, yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersih daripada segala dosa dan membawa timbunan amal kita, timbunan pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Muslimin muslimat sekalian, sekadar itu untuk pagi ini, yang baik, yang indah, yang cantik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah, yang kurang, yang cacat, yang khilaf itu daripada kelemahan, kekurangan, kecacatan, ya, saya yang jahil dan naif ini. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita bersama, Allah Ta'ala muliakan kita bersama, Allah Ta'ala mengangkat kedudukan kita bersama, dan Allah Ta'ala menyebut nama-nama kita di sisi malaikat Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia, ya, dengan ucapan, dengan kalimah yang tinggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.